Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat datang dan berjumpa lagi dalam program e-Belajar Perniagaan Tingkatan 4 dalam bab 4 bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan siri yang keempat. Bersama saya, guru anda pada hari ini iaitu Cikgu Najihah binti Sulaiman daripada SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob, Merlimau, Melaka. Seperti biasa, sebarang kemusykilan dan pertanyaan bolehlah telegram dan email kepada alamat yang tertera. Okey, masih lagi dalam bab 4, tajuk Organisasi Perniagaan Standard Kandungan 2.2, bahagian fungsian utama dalam perniagaan. Standard Pembelajaran 2.2.2 menjelaskan tujuan dan tugasan setiap bahagian fungsian. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 3 peranan bahagian fungsian pengeluaran, dapat menghuraikan proses pengeluaran sesebuah organisasi, dan akhir sekali dapat menerangkan strategi pemasaran dalam sesebuah organisasi. Bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Okey, bahagian fungsian yang seterusnya ialah bahagian fungsian pengeluaran. Kita lihat definisi fungsian pengeluaran. Pengeluaran merupakan proses menghasilkan barang melalui proses transformasi yang menukarkan input kepada output bagi memenuhi keperluan kehendak pengguna. Sebagai contoh, minyak masak. Okey, minyak masak adalah produk akhir yang dikeluarkan. Untuk menghasilkan minyak masak, kita perlukan buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit merupakan input ataupun bahan mentah. Input ini ataupun bahan mentah ini diproses melalui proses transformasi yang mana dapat menghasilkan output iaitu minyak masak yang telah diproses. Okey. Seterusnya kita akan lihat tujuan bahagian fungsian pengeluaran. Pengurusan bahagian fungsian pengeluaran yang baik, cekap, sistematik dan berkesan sangat penting bagi memastikan setiap aktiviti pengeluaran yang dijalankan dapat mengurangkan kos dan memaksimumkan keuntungan. Jadi, fungsian bahagian pengeluaran ini perlu memastikan setiap produk keluaran yang dihasilkan menggunakan kos yang minimum dan dalam masa yang sama menghasilkan keuntungan yang paling tinggi. Seterusnya, peranan bahagian fungsian pengeluaran. Okey, ada beberapa peranan bahagian fungsian pengeluaran ini. Yang pertama, menghasilkan barang dan perkhidmatan, memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, menukarkan input kepada output, kawalan awalan, kawalan semasa, kawalan selepas. Mari kita lihat satu persatu huraian peranan bahagian fungsian pengeluaran. Peranan yang pertama, menghasilkan barang dan perkhidmatan. Bahagian fungsian pengeluaran ini akan menghasilkan barang dan perkhidmatan yang berguna dan juga memenuhi citarasa masyarakat dan juga mematuhi aspek dan juga standard kualiti yang telah ditetapkan. Okey, jadi fungsian bahagian pengeluaran ini ia akan memastikan setiap produk ataupun perkhidmatan yang dihasilkan itu memenuhi kriteria, aspek dan juga standard kualiti yang telah ditetapkan. Okey, peranan bahagian fungsian pengeluaran yang seterusnya ialah memenuhi keperluan dan juga kehendak. Output yang dihasilkan iaitu sama ada produk ataupun perkhidmatan akan dipasarkan untuk memenuhi keperluan dan juga kehendak kepada pengguna dalam pasaran. Sesebuah organisasi perniagaan itu tidak akan menghasilkan ataupun mengeluarkan produk atau perkhidmatan yang tidak diminta oleh
pelanggan. Tetapi bahagian pengeluaran ini sentiasa memastikan setiap produk dan juga perkhidmatan yang dihasilkan adalah mengikut keperluan dan juga kehendak masyarakat. Yang seterusnya, menukarkan input kepada output. Okey, fungsian bahagian pengeluaran ini akan merancang dan menjalankan proses transformasi input yang terdiri daripada tanah, buruh, teknologi dan bahan mentah untuk menghasilkan output. Okey, dapat dilihat dalam gambar raja ini iaitu proses pengeluaran yang mana daripada input iaitu tanah, buruh, teknologi dan juga bahan mentah, okey, akan melalui proses yang dinamakan proses transformasi. Okey, input ini akan diubah. Okey, akan diubah melalui satu proses yang dinamakan proses transformasi iaitu kerja 1, kerja 2, kerja 3 bergantung kepada sesebuah organisasi dan akhirnya setelah melalui proses transformasi maka akan terhasillah output, okey, iaitu terdiri daripada ciri-ciri produk, cita rasa dan juga kualiti. Okey, yang seterusnya adalah kawalan awalan. Okey, kawalan awalan ini dilakukan adalah untuk memastikan semua bahan atau input berada dalam keadaan yang baik dan berkualiti sebelum proses transformasi dimulakan seperti mesin dalam keadaan yang baik, bahan mentah dalam tahap yang berkualiti tinggi dan juga tenaga kerja yang mencukupi. Ini adalah kawalan awalan. Okey, jadi fungsian pengeluaran ini kena memastikan kawalan awalan ini dalam keadaan yang sangat baik dari segi bahan mentah, dari segi kecukupan sumber tenaga dan juga keadaan mesin yang baik. Okey, peranan bahagian fungsian pengeluaran yang seterusnya iaitu kawalan semasa. Pengurus bahagian fungsian pengeluaran dalam sesebuah perniagaan juga turut bertanggungjawab untuk melaksanakan kawalan semasa yang terdiri daripada kawalan pengeluaran, kawalan utility mesin dan juga kawalan staf. Okey, kita lihat kawalan yang pertama iaitu kawalan pengeluaran. Kawalan pengeluaran ini berperanan untuk memastikan proses pengeluaran itu berjalan dengan lancar. Selain itu, kawalan ini juga akan membantu mengatasi masalah yang timbul dalam pengeluaran itu dengan kadar segera. Yang seterusnya, kita akan lihat okey, yang seterusnya adalah kawalan utility mesin. Okey, di bawah kawalan semasa kita ada kawalan utility mesin. Kawalan utility mesin ini memainkan peranan dengan memastikan peralatan dan mesin dalam keadaan baik, mengawal penggunaan mesin, membaiki mesin dengan segera jika berlaku kerosakan dan menyelia mesin secara konsisten dan berkala. Jadi fungsian pengeluaran bahagian kawalan semasa ini perlu memastikan utility mesin dalam keadaan yang sentiasa baik. Jadi sebab itulah mereka disarankan untuk melakukan penyelenggaraan terhadap mesin-mesin supaya tidak berlaku kerosakan. Yang seterusnya adalah kawalan staf. Kawalan staf ini berperanan untuk memastikan semua staf bekerja secara efektif, efisien dan juga fokus kepada sasaran pengeluaran serta memastikan jumlah tenaga buruh mencukupi. Jadi bahagian pengeluaran ini dia kena memastikan jumlah tenaga pekerja berada dalam jumlah yang mencukupi. Okey, pekerja bekerja dengan efektif dan juga efisien. Sekiranya ada pekerja yang sakit, perlu cari pengganti secepatnya supaya dapat menghasilkan produk dalam masa yang telah ditetapkan.
Seterusnya adalah kawalan selepas. Kawalan selepas pengeluaran merupakan pemeriksaan kualiti terakhir bagi memastikan produk yang dihasilkan berada pada standard yang betul. Selain itu, kawalan ini berfungsi untuk membuat pemeriksaan produk sama ada secara manual ataupun automatik dan membuat pemeriksaan kuantiti. Jadi kawalan selepas ni penting supaya bagi memastikan produk yang telah dikeluarkan dan yang telah dihasilkan itu berada pada tahap kualiti yang sangat baik. Okey, selain itu, kawalan selepas ini penting supaya memastikan produk yang dihasilkan itu cukup. Okey, kuantiti yang diminta tu betul dan juga produk itu mengikut standard yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada bahagian fungsian pemasaran. Okey, pemasaran merupakan suatu aktiviti mencipta nilai barang, penentuan harga, promosi dan pengedaran produk bagi menggalakkan berlakunya pertukaran yang dapat memenuhi keperluan pengguna dan mencapai objektif organisasi. Maksudnya, aktiviti pemasaran ini berlaku di mana berlakunya pertukaran. Okey, pengguna dapat barang dalam masa yang sama, peniaga mendapat keuntungan. Jadi kedua-duanya adalah dalam situasi win-win situation. Okey, kita lihat yang seterusnya. Tujuan bahagian fungsian pemasaran. Apakah tujuan bahagian fungsian pemasaran? Yang pertama, tujuan bahagian fungsian pemasaran adalah untuk melakukan pertukaran antara dua pihak, iaitu pembeli dan juga penjual. Yang kedua, bahagian fungsian pemasaran akan memastikan barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan sampai kepada pengguna dengan cepat. Yang ketiga, aktiviti pemasaran yang berkesan dapat mencipta permintaan bagi sesuatu barang dan perkhidmatan serta mampu meningkatkan keuntungan kepada peniaga. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada strategi pemasaran. Bagi melancarkan aktiviti pemasaran, pengurus pemasaran akan membentuk strategi pemasaran yang terdiri daripada yang pertama, sasaran pasaran, yang kedua, campuran pemasaran. Okey, strategi pemasaran yang pertama tadi adalah sasaran pasaran. Sasaran pasaran merupakan kumpulan pengguna sedia ada atau bakal pengguna yang berpotensi untuk membeli produk yang dikeluarkan oleh organisasi perniagaan. Okey, sebagai contoh, kalau kita lihat di Merlimau. Sebagai contoh, di Merlimau ada Politeknik. Okey, ada politeknik yang terletak di Merlimau. Jadi kalau kita lihat di sekitar Merlimau itu ada banyak kedai buku. Okey, ada banyak kedai buku. Jadi kedai-kedai buku ini telah menjadikan sasaran pasarannya adalah murid-murid ataupun pelajar-pelajar yang belajar di institusi pengajian sama ada sekolah maupun politeknik tadi. Jadi kedai-kedai buku ini pastinya akan menjual ataupun menghasilkan produk-produk dan juga dalam masa yang sama akan menyediakan perkhidmatan yang diperlukan oleh pelajar-pelajar. Okey, seperti menyediakan perkhidmatan fotokopi, untuk print, apa lagi, binding dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka tahu sasaran pasaran mereka adalah murid. Okey, yang seterusnya adalah campuran pemasaran. Okey, campuran pemasaran ialah merupakan rangkuman beberapa strategi utama yang direka bentuk dan diuruskan oleh pemasar bagi tujuan menghasilkan proses pertukaran nilai yang dapat memaksimumkan kepuasan pengguna. Okey, terdapat 4 elemen dalam campuran pemasaran, iaitu produk, harga, pengedaran dan juga promosi. Okey, yang lebih dikenali sebagai 4P. Campuran pemasaran, kalau cikgu sebut, kamu semua mesti ingat adalah 4P, iaitu produk,
P adalah untuk harga, price, okey, pengedaran ataupun pengagihan, place, okey, dan akhir sekali adalah P, promosi. Okey, jadi 4 elemen ini penting dalam campuran pemasaran. Okey, ini adalah huraian campuran pemasaran tadi. Okey, yang cikgu sebutkan tadi 4P. Okey, P yang pertama adalah produk. Okey, produk merangkumi keputusan yang berkaitan dengan penyelidikan dan pembangunan produk baharu, ujian produk, perancangan, pengurusan produk, pembungkusan dan juga jaminan produk. Yang seterusnya adalah harga ataupun price. Harga ialah penentuan nilai. Produk berkaitan dengan penetapan harga dan juga polisi harga serta pembentukan strategi harga termasuklah pelbagai diskaun. Yang ketiga adalah pengedaran atau pengagihan ataupun tempat, P, place. Okey, pengedaran atau pengagihan ini merupakan aktiviti untuk memastikan barang dan juga perkhidmatan sampai kepada pengguna. Dan akhir sekali adalah promosi. Okey, promosi melibatkan aktiviti memberitahu, memberitahu pelanggan tentang sesuatu barang atau perkhidmatan yang ada melalui pengiklanan, promosi jualan ataupun publicity. Okey, seterusnya kita akan lihat peranan bahagian fungsian pemasaran. Okey, peranan yang pertama adalah berperanan untuk mewujudkan dan meningkatkan permintaan. Okey, selain itu, pihak pengurusan juga bertanggungjawab untuk mengenal pasti sasaran pasaran. Bahagian ini juga berperanan untuk menjalin hubungan dengan pengguna setia. Pengguna setia merupakan pengguna yang membeli barang dan perkhidmatan secara konsisten ataupun berterusan. Okey, di sini ada contoh peranan bahagian fungsian pemasaran iaitu Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan ataupun FAMA berperanan menjalankan aktiviti pemasaran berkaitan dengan pertanian yang melibatkan semua pihak termasuk agensi kerajaan dan juga swasta. Jadi kalau kita tengok FAMA ni dia banyak melakukan aktiviti pemasaran berkaitan dengan aktiviti pertanian. Okey, jadi ringkasan untuk peranan fungsian pemasaran adalah mengemaskinikan dan mempromosikan barang dan perkhidmatan yang ditawarkan dalam pasaran, menghasilkan dan mengedarkan bahan publicity seperti katalog, mendapatkan dan mengemaskini profil pelanggan yang sedia ada untuk membuat sasaran pasaran, mempromosi barang dan perkhidmatan melalui pelbagai cara pengiklanan dan kaedah promosi seperti akhbar, televisyen, dalam talian, mel terus, penajaan serta pertunjukan dan pameran perdagangan, menjalankan penyeliaan pasaran untuk mendapatkan maklum balas berkenaan dengan produk atau perkhidmatan yang telah berada dalam pasaran atau produk yang berpotensi untuk dipasarkan. Sekian, terima kasih diucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Pejabat Pendidikan Daerah Jasin, Pejabat Pendidikan Daerah Alor Gajah, Pengetua-Pengetua Negeri Melaka, juga Guru-Guru Perniagaan Negeri Melaka. Sampai berjumpa lagi pada siri akan datang. Bye!